Yang. You ni tunggulah balik rumah baru makan. Apa ni? Abang ni dah kenapa? Relax lah bang, relax. Macam budak-budak lah. Lapar ni bang. Relax apanya, Yang? Kalau kena tangkap, kena saman macam mana? Macam main-main tau. Mana kena saman, tak ada makna lah kena saman. Ni makan dalam kereta bukan dalam kedai ke, bukan dalam rumah orang ke, bukan dekat luar. Sedap mulut you bercakap. Kok ia pun you hormat ni. Yang berpuasa ni, orang yang berpuasa ni. Abang tahu kan, saya ni tengah pregnant, baby lapar, tak puasa kan sekarang. So tak apalah makan, kata nak jadi bapa yang baik, penyayang. So kena sayang dulu mami lah, kan? Lah Yang, I nak bagi tahu you daripada mula puasa sampai sekarang you tak pernah pun nak cuba puasa. Boleh je Yang, doktor cakap tak mudarat baby dalam kandungan tu kalau you puasa. You tahu tak, I dah pernah try puasa tahu. Tapi tak boleh. Yang ada, I malah muntah-muntah. Lepas tu, I masuk angin. Lepas tu, tak boleh yang. I tak boleh puasa. Kalau misalnya nanti baby ni kurang hasil macam mana? You nak bertanggungjawab? Tak kan? Itulah. Kalau misalnya I guarantee kalau you pun pregnant, I rasa you pun pasti takkan puasa juga. Suami-suami tengah menonton ni mungkin ada yang tepuk dahi, isteri-isteri mungkin ada yang tersengih sedikit sebab macam boleh relate juga dengan situasi dalam drama Kias Ramadan tadi tu kan. Sebab macam saya, pengalaman saya sedikitlah waktu saya mengandung dulu. Seminggu pertama tu jalan betul. Masuk minggu kedua tu kena appendix. Operate apa semua dah seminggu. Selepas tu tidak juga boleh berpuasa sebab mungkin dah lain sedikit perasaan dan juga pembawaan budak itu sendiri. Kadang-kadang mungkin rasa macam mengada-ngada, tetapi ada orang kata scientific reason ataupun sebab-sebab di sebaliknya. Betul tu Yana. Bila sakit ketika berpuasa, itu yang kita nak bincangkan hari ini bersama dengan 3 panel kita pada hari ini. Kita bawakan di sebelah Yana, cantik jelita orangnya, iaitu Dr. Anhar binti Kamarudin, pakar perubatan kecemasan, pensyarah perubatan Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Okey, baik. Dan di tengah pula adalah Dr. Khairul Izwan Bahrin. Kita kenal vokalis kumpulan Saujana. Hai sekali lagi. Hai, Assalamualaikum. Selamat berpuasa semua. Selamat berpuasa. Dan kita juga bersama dengan seorang lagi ahli kumpulan Saujana, iaitu Sufian Amrin. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Seronoklah dengar lagu nyanyi tadi. Macam mengimbau kenangan. Okey, baik. Untuk hari ini kita nak bercakap tentang topik bila sakit di bulan puasa. Okey, mungkin rata-rata dalam kalangan penonton ada pelbagai soalan juga yang nak diajukan kepada tetamu kami. Ayuh kongsikannya bersama kami di Facebook Wanita Hari Ini TV3. Okey, Syira. Kalau dapat kita buka perbincangan kita pada tengah hari ini. Kalau dapat saya ajukan soalan pertama lah kepada doktor dulu. Mesti dapat. InsyaAllah. Baik doktor, kita dapat lihat banyak penyakit yang tiba-tiba muncul. Sakit tiba-tiba perut. Tiba-tiba. Kadang-kadang ada yang tiba-tiba. Kadang-kadang memang sakit. Betul. Sakit perut, pening kepala dan sebagainya. Boleh kita tahu apa sebenarnya tindak balas tubuh ketika kita berpuasa ini? Okey, jadi kita perlu tahu pada dasarnya badan kita memerlukan tenaga. Jadi tenaga tu kita dapat daripada sumber seperti karbohidrat, protein dan juga lemak yang kita ambil lah. Jadi bila kita makan, sumber tenaga yang berlebihan tu disimpan dalam bentuk glycogen ataupun lemak. Jadi bila seorang tu berpuasa, tak semestinya pada bulan puasa lah, ataupun pada waktu seseorang tu tidak makan pada waktu yang tertentu. Jadinya simpanan ataupun reserve tenaga ni akan digunakan, glykogen dan juga lemak ni akan digunakan dan membentuk tenaga yang diperlukan oleh badan, glukos. Jadinya tidak bermakna sewaktu kita tidak makan tak ada tenaga dalam badan. Jadi secara puratanya penduduk dekat Malaysia akan berpuasa dalam anggaran 13 jam sehari. Jadi di serata dunia dia berbezalah dari tempat ini ke tempat yang lain. Jadi perubahan ini akan menyebabkan ada ketika kalinya kandungan gula di dalam badan mungkin berada pada paras unggul, tapi boleh juga berada dalam paras yang rendah atau kita panggil hypoglycemia, atau juga boleh berada pada
pada paras yang tinggi, hyperglycemia. Ada juga perubahan-perubahan lain pada badan, contohnya tekanan darah yang mungkin terutama bagi mereka yang mengalami tekanan darah tinggi akan mengalami sedikit ketidakstabilan pada tekanan darah. Ini juga dipengaruhi oleh diet yang kita ambil pada bulan puasa. Mungkin perubahan gaya hidup pada bulan puasa, tidur dan juga kemungkinan ada kekeliruan dengan pengambilan ubat pada bulan puasa. Ini akan mempengaruhi faktor-faktor seperti ini. Jadi bila ada mengalami apa yang saya dah sebutkan tadi, hypoglycemia, jadi pesakit boleh mengalami simptom seperti pening kepala ataupun bila tekanan darah tidak stabil pun boleh menyebabkan pening kepala. Hypoglycemia boleh menyebabkan rasa gelisah, berpeluh-peluh, rasa nak pitam pun boleh menyebabkan simptom-simptom ni. Selain daripada tu ada juga mereka yang macam kata tadi rasa gastrik kan. Gastrik, GERD atau kita panggil gastroesophageal reflux disease juga antara yang biasa kita dengar pada bulan puasa. Jadi saya terangkan sikit mengenai gastrik ni lah. Okey, sikit boleh doktor sebelum kita tanyakan soalan kepada Dr. Sufian dan juga terbayang satu-satu yang tiba-tiba jadi gastrik ke? Tidak. Cuma tiba-tiba muncul nama-nama penyakit tadi. Kan? Doktor nak sambung sedikit tentang gastrik tadi? Gastrik atas nama dasarnya kita panggil gastrik lah, tetapi medicalnya kita panggil gastritis. Itu pada keradangan pada dinding ataupun lining gastrik itulah. Jadi bila kita tidak makan, jadi protection pada dinding gastrik tu mungkin akan menipis kerana enzim dan juga asid yang berkumpul di dalam badan. Tetapi ini semua dapat dielakkan. Katakan kita berbuka tepat pada masanya, kita bersahur dan tidak ponteng sahur. Itu semua kita nak tanya kejap lagi. Itu kita nak tanya kejap lagi, tapi boleh. Aduh, tiba-tiba Selamatkan dia. Okey, mungkin Dr. Khairul dan juga Cik Sufian nak kongsikan dengan kita juga. Pernah ataupun tidak berlaku situasi kan Syira yang masa yang dah tadi. Yang tiba-tiba masuk je 1 Ramadan. Tiba-tiba berlakon tu belum lagi. Akan difikirkan mungkin bila perlu. Tapi doktor sendiri macam mana? Kalau saya sendiri sebab saya masih single, belum ada anak-anak, so hal-hal anak semua saya tak berapa arif lah. Tetapi kalau saya sendiri lebih kepada penjagaan diri. Macam contoh hari ni bibir saya dah start kering. Tekak dah start rasa menjerit. Macam tu. Sebab kita belum biasa lagi. Kalau selalu pagi kita dah ada kopi. Lepas tu kita dah minum bertong-tong kan. So sekarang ni dia dah macam nak adapt. So bila buka puasa nanti kita tahulah kita nak ambil apa. Tapi yang penting masa sahur nanti besok ada beberapa adjustment yang saya nak buat lah. Contohnya minum lebih, kita tahulah. Dan lepas tu kopi siap-siap ke apa ke supaya badan kita tak mengamuk. Macam tadi saya tak kopi. Okey, kopi siap-siap lah. Bolehlah kita mulai. Tak nak tidur ke apa? Memang tak nak tidur langsung sebab lelaki jangan. Tidur kena kan doktor? Kena ya. Tapi kalau macam Sufian sendiri macam mana? Pernah tak berlaku dalam pengalaman Ramadan-Ramadan yang sebelumnya ni kan? Yelah kita pun tak ada siapa yang nak meminta untuk sakit kan? Betul. Tapi bila semua senarai-senarai penyakit yang datang sebut tadi dan yang macam Syirah sebut tiba-tiba datang bila bulan Ramadan ni, saya rasa mungkin first week mungkin kita akan rasa sebab kita nak adjust badan kita nak biasakan dengan suasana bulan Ramadan, nak berlapar. Jadi saya rasa banyak adjustment yang kita kena buat. Cuma sakit tu biasa. Cuma yang saya rasa yang paling penting kita kena tahu punca dia apalah kan. Kita taklah kalau tak kita tak boleh diam diri saja buat tak tahu buat dono tahu-tahu takut benda tu lagi merebak, lagi teruk, lagi bahaya. Jadi kalau macam contoh gastritis atau gastrik ni saya rasa lagilah kena dapatkan lagi-lagi yang biasa kena jumpa doktor betul kot. Pernah kena ke? Alhamdulillah setakat ni tak. Sebab cukup makan kot. Makan cukup alhamdulillah. Mungkin boleh kongsikan juga apa yang dilakukan oleh anda berdua kan sebab gastrik ni biasanya kalau kita tak makan macam doktor katakan tadi kan. Jadi waktu sahur tu nanti bagaimana, apa menunya dan sebagainya. Tapi kejap lagi. Okey. Baik, Syira, kita banyak lagi yang nak tanya kepada tetamu kita. Tapi sebelum tu kita nak tengok dahulu pendapat orang ramai mengenai topik kita pada hari ini. Jom kita tengok. Okey, selalunya musim-musim ni terbit-terbitlah penyakit-penyakit seperti macam angin dalam perut lah, indigestion, pening dan sebagainya. So usually commonly yang saya selalu encounter adalah
Ialah sakit perut lah, angin sebab tak makan apa semua tu. Gastrik, migraine. Gastrik sebab kadang-kadang kita tak sahur, so perut masuk angin. Tengah-tengah puasa tengah hari dah sakit perut, dah macam rasa macam nak muntah, loya. Perut dah masuk angin, lama-lama pun pening kepala kan. So memang saya rasa paling utama is sahur lah. Jangan miss sahur. Biasanya je gastrik, pening-pening. Banyakkan berehat lah. Jangan terlalu kena panas. Rasa migraine. Migraine teruk sangat sebab dengan cuaca panas, tak cukup air, tak makan. Selalunya kalau kena migraine, time puasa, I akan mandi dan tidur. Kalau boleh, tapi 2-3 jam lah, takut terbatal puasa. Bagi saya, penyakit yang saya selalu hadapi masa bulan puasa adalah penyakit asma. Tapi kita sebagai pesakit asma ni, kita dibolehkan untuk memakai inhaler agar kita tak mudaratkan diri dan kita boleh terus berpuasa. My personal punya penyakit, saya rasa bulan puasa susah nak buang air besar. Mungkin sebab hari daytime tu I kurang air. So kita kena top up minum air yang secukupnya. Jangan minum berair sangat bila buka puasa tu. So kalau boleh kena kurangkan ais. And masa sahur tu pun kena minum air yang mencukupi. Ramai yang bagi tips juga tentang bagaimana untuk mengelakkan terkena kes-kes ataupun penyakit-penyakit ketika bulan puasa. Sebab ialah kita kalau boleh tu nak beribadat tu beribadat sebaiknya. Tak naklah diganggu dengan kes-kes ataupun pesakit-pesakit ni. Okey, baik. Seterusnya saya nak baca salah satu soalan dan juga komen oleh rakan kita di Facebook yang saya rasa sangat-sangat bagus soalan ni oleh Aina AZ Rahman. Okey, dia kata, Assalamualaikum Syira dan Uyaina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru lepas operate appendix minggu lepas dan masih under medication. Ubat pula hampir habis. Adakah puasa saya akan terganggu sekiranya saya berpuasa nanti? Mohon pencerahan. Terima kasih. Salam Ramadan buat semua. Macam mana, doktor? Kalau dari segi appendix baru sahaja selesai operate, kemudian masuk bulan Ramadan, adakah akan mengganggu puasanya? Ini bergantung kepada individu. Okay. Jadi seperti sahabat kita tadilah yang tanya dekat Aina dekat Facebook tadi. Dia kata dia ada makan ubat lepas operation appendix. Jadi saya jangkakan kemungkinan ubat tu adalah seperti ubat tahan sakit lah yang kebiasaannya akan dapat post operation. Jika dia rasa dia mampu untuk berpuasa dan dari segi fizikal dan boleh meneruskan puasa itu, jadi bolehlah dia berpuasa. Okay. Tetapi jika keadaan tu dia rasa seperti memudaratkan diri, dia juga harus pantau simptom-simptom, contohnya pening kepala ataupun rasa nak pitam sehingga boleh memudaratkan kesihatan. Jadi dengan itu mungkin akan lebih memudaratkanlah diri dia kalau meneruskan puasa. Dan soalan ni sama macam yang saya kongsikan tadi. Waktu saya mengandung tahun lepas, masuk minggu kedua puasa tu baru saya kena appendix tu. Dan doktor sendiri cakap lepas operate biasanya 2 ke 3 hari dah akan okey kan. Tetapi saya pula dalam kes tu berlaku keradangan di dinding rahim sebab saya tengah mengandung waktu tu. Jadi memang macam doktor kata memudaratkan saya jugalah. Sebab tu tak boleh berpuasa. Tapi saya rasa macam yang doktor katakan tadi, lebih baik kalau kita consult juga dengan kita punya doktor peribadi kan, apa yang terbaik untuk diri kita. Jadi Aina, pastikan anda mendapat nasihat daripada doktor peribadi anda juga. Okey, baik, itu dari segi appendix dan sebagainya lah. Baik, kita Yana perasan tak kalau kita berpuasa ni kita akan perasan ada satu bau mulut. Okey tak? Okey ke tidak? Ini adalah bau kasturi. Bau kasturi mana bau macam tu? So kita nak tanya sikitlah kepada Khairul dan juga Sufian. Pernah tak ada pengalaman bau mulut ni dan macam mana kita menghadapi bau mulut ni waktu bulan puasa? Siapa yang paling kuat baunya? Soalan ni nervous nak jawab kan? Betul. Macam Syirah sebutlah, dari sudut keberkatan, ganjaran puasa itu memang digambarkan bau mulut orang yang berpuasa ni macam bau kasturi. Bau yang wangi. Tapi janganlah kita sengaja kasturi. Tak ada bau lah. Alhamdulillah. Saya betul isi cukup lah tu. Tapi kat situ nak kata mungkin dari sudut
keberkatan tu ada di situ, insya-Allah. Yakinlah kan. Cuma janganlah kita cari pasal dengan orang. Dan cuma bila sebab kita kurang minum air, doktor, mungkin kat situ menyebabkan mulut kita agak sedikit kering dan juga bau tu mungkin akan keluar. Cuma kat situ juga hikmah berpuasa ni kurangkan bercakap. Kita tak apa sebab ini program memang bercakap kan. Kurangkan bercakap, tak banyak membawang, tak banyak mengumpat. Jadi kuranglah bau-bau mulut tu bertebaran. Jadi itu satu. Dan nanti dari sudut keperluan kita pada air pun sangat penting juga rasanya. Walaupun kita berpuasa di siang hari, air kena cukup 8 gelas. Betul kan? Betul kan? Betul. Mungkin ni Dr. Khairul dulu boleh kongsikan. Dari segi kita sepanjang hari kita dah tak boleh minum. Betul kan? Betul. Jadi macam mana kita ni nak memastikan yang air yang kita masukkan ke dalam badan kita tu mencukupi untuk kita sustain sepanjang hari kita berpuasa tu. Ada beberapa indication lah sebenarnya yang kita boleh tengok. Kalau kita nak alert atau kita betul-betul nak jaga sebenarnya, kita boleh tengok dari segi kulit kita pun dah tahu dah. Kadang-kadang tiba-tiba dia kering, menggelupas, ataupun kita boleh picit tiba-tiba macam skin tegel kita dia lambat. Kita picit sekarang. Baru 5 jam puasa. Kalau kita tarik itu tak turun-turun, maksudnya kurang betul air. Maksudnya top up lah lebih masa berbuka nanti. Kita boleh adjust sendiri. Tetapi kalau dari segi perubatan memang ada, kita boleh bahagikan siap-siap. Masa sahur banyak mana, berbuka banyak mana. Tetapi orang kata in the end of the day, lifestyle kita berbeza-beza. Kan kalau kita nak ikut standard pun tak boleh juga. Cuma kalau segi macam bibir, kita boleh tahu dah. Kulit kita boleh tahu dah. Ataupun dari segi overall, kalau orang tu nampak lesu sangat, kulit dia kita kata kusamnya nampak, maksudnya betul-betul dia betul-betul dehydrated. Mungkin ada satu tahap kita mungkin kena alert dia, awak ni mungkin perlu bantuan secara klinikal ke, kena pergi klinik ke, dah sampai ke tahap itu. Maksudnya kita pada kita berpuasa cari pahala untuk diri sendiri, kita tengoklah orang sekeliling kita juga. Kadang-kadang ada juga yang mungkin tak berapa aware yang dia memerlukan bantuan. Mungkin selain itu kita boleh top up juga dengan moisturizer, lip balm, apa-apa bantuan-bantuan temporary yang boleh untuk bantu dalam keadaan kita tidak minum. Baik, dan paling penting kena pastikan pengambilan air di waktu-waktu yang boleh kita minum. Waktu boleh yang selepas berbuka dan waktu bersahur tu perlu tahu berapa gelas dan pengambilannya berapa banyak. Dan mungkin berkaitan juga dengan higiene iaitu bau mulut ni kan, mungkin doktor boleh berikan sedikit penjelasan kenapa kalau kita berpuasa, kita tak makan sepanjang hari, mulut kita tu ada tendensi untuk berbau. Apa explanationnya, doktor? Jadi pada bahagian mulut kita ada satu protection dari segi saliva lah yang contain enzim. Jadi jika kita berpuasa, kita tidak makan, tidak minum, enzim dan juga saliva ini dia punya stimulasi dia kurang. Jadi mulut akan jadi kering. Bila mulut tu menjadi kering, dia menjadi unsur untuk pembiakan bakteria. Bakteria ni kadang-kala dia akan mengeluarkan gas yang mungkin ada bau yang kurang menyenangkan. Jadi untuk mengelak ni kita digalakkan untuk minum dengan kadar yang konsisten, bukannya sekaligus lah. So konsisten dalam 2 liter sehari ataupun up to 8 gelas lah dalam satu hari. Dan juga pada waktu sahur juga kita kena ingatkan diri untuk minum. Baik. Dan Syirah sedikit juga. Kadang-kadang kita terlupa yang indahnya menjadi orang Islam ni. Kita kena solat pun 5 waktu sehari. Sebelum kita solat, kita kena ambil wuduk. Kita perlu berkumur. Jadi dekat situ ingat-ingatlah juga dalam kita nak mengejar pahala tu kan. Jangan biarkan orang lain menjauhi kita dan marah dengan kita disebabkan oleh bau mulut kita. Betul tu ya. Kerak kumur. Kita kumur 5 kali. Jangan telat. Amboi kemain Baik doktor, kita ada satu komen dekat Facebook kita daripada Muhammad Fauzan Fauzi, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada penyakit gastrik, baru pagi tadi saya mual sekali tapi sekarang saya rasa okey sikit. Cuba kuatkan semangat. Sayang rasanya nak tinggalkan puasa. Saya ada gastrik ni sebab penyakit keturunan daripada arwah opah turun ke arwah ayah. Kemudian kini saya pula yang dapat. Kalau dapat saya tanyakan kepada doktor sendiri untuk mereka yang ada penyakit gastrik, penyakit yang mungkin sedia ada dan sebagainya, apa agaknya yang boleh dilakukan ataupun tak boleh dilakukan oleh mereka dari segi pemakanan ataupun tips yang boleh mereka buat sepanjang bulan puasa ni. Dan juga pengambilan ubat-ubatan mereka. Bagaimana dia memberi kesan ketika berpuasa, doktor?
Okey, untuk mereka yang ada gastrik lah, terutamanya pada bulan puasa, kerana waktu yang kita tidak makan tu dalam jangkaan 13 jam. Jadi kita perlulah plan dari awal supaya kita dapat makan dengan konsisten dan menurut yang kawan kita cakap tadi, dia kata penyakit keturunan. Tetapi gastrik itu dia bukanlah satu penyakit keturunan, tetapi dia lebih kepada unsur environmental. Jadi bila gastrik ni gastritis lah dengan nama medical dia, dia akan dikonfirmkan dengan melakukan skop dan melihat pada dinding gastrik itu sendiri. Jika memang ada keradangan, kita akan mengelakkan makan makanan-makanan yang pedas, contohnya makanan yang masam yang mungkin akan boleh meradangkan lagi dinding gastrik seseorang itu. Dari segi ubat untuk gastrik, pada waktu sahur tu, jika memang dah dipastikan pesakit tu ada masalah gastritis, mereka boleh ambil ubat gastrik, proton pump inhibitor, contohnya omeprazole, esomeprazole. Jadi ubat ni jika diambil berserta dengan makan pada waktu sahur, mungkin boleh mengelak simptom gastrik ni bertambah lebih teruklah, terutama pada bulan puasa. Okey, baik. Tetapi selain pada gastrik, ada juga yang kita panggil gastroesophageal reflux disease, iaitu GERD. GERD ni dia terjadi bila injap pada bahagian perut kita menjadi lemah, terutamanya bila seseorang tu meningkat dengan usia lah. Jadi ini boleh diterukkan lagi jika seseorang tu makan dengan berlebihan. Makan yang berlebihan menyebabkan reflux lagi dahsyatlah. Yes, ya, betul. Dan macam mana pula untuk penyakit-penyakit lain? Contohnya mereka yang ada penyakit diabetik, yang perlu suntikan insulin. Bagaimana doktor? Ibu menyusu ke? Ibu menyusu. Okey, dari segi ubatan, mereka yang ada penyakit kencing manis pada bulan puasa, mungkin ada sedikit modifikasi terhadap ubat ataupun insulin yang mereka ambil. Kawalan gula ni haruslah dipantau dengan lebih ketat pada bulan puasa, memandangkan seseorang itu dia punya lifestyle ataupun diet sudah berubah kan. Jadinya insulin sebelum ni mungkin 3 kali sehari, sekarang mungkin perlu diubah kepada waktu rapid insulin tu, bolus insulin pada waktu bersahur dan juga pada waktu berbuka. Dan adalah digalakkan jika mereka yang di rumah ada alat untuk memeriksa gula sendiri di rumah. Jadi bila seseorang itu yang ada kencing manis tidak boleh meneruskan puasa. Jadi antara indikator dia mengikut garis panduan lah, jika gula itu berada pada paras yang terlampau rendah 3.9 dan ke bawah. Itu dah hypo lah kan? Itu dah hypo. Basically itu dah membahaya pada kesihatan. Dan juga bila terlampau tinggi pun ada. Terlampau tinggi mungkin kerana seseorang itu kata contoh, saya tak makan jadi tak perlulah makan ubat. Jadi gula seseorang tu bertambah tinggi dan tinggi dalam pada bulan Ramadan itu pun possible. Jadi lebih pada 16.7 pun adalah bahaya. Tinggi betul. 16.7 risau ya. Okey, baik. Dan itu berkenaan dengan penyakit yang tiba-tiba datang kan. Tiba-tiba datang. Tetapi kalau yang cari penyakit ni, hujung perbincangan kita ni kan. Mungkin Dr. Khairul dan juga Sofia boleh kongsikan antara aktiviti-aktiviti yang sebelum puasa boleh kita lakukan. Tapi sewaktu puasa tu perlulah ada orang kata batasannya juga supaya ini yang tak jadi cari penyakit ni. Tiba-tiba pengsan berlari padang 10 round dan sebagainya. Sedikit di hujung perbincangan ini. Bagi saya itu normal. Sebenarnya bila kita resource kita dah semakin menurun, body kita akan secara automatik melimitkan apa yang kita, aktiviti yang kita buat selalunya. Selalunya nyanyi kurang tak? Kurang, menyanyi kurang, bercakap, mengumpat kurang. Nyanyi malam tau. Siang pula nak nyanyi dekat cumanya kalau ada certain condition, kadang-kadang kita ni degil ataupun kita nak juga cabar diri. Yang tu yang kadang-kadang pengsan tiba-tiba lah. Cuma dalam bulan Ramadan, bulan puasa ni, kita banyakkan, itulah bulan Ramadan pun mengajar kita banyakkan bersabar, banyakkan kurang-kurangkan buat benda-benda yang tak sepatutnya, kan, kurang-kurangkan menipu, tipu-tipu sakit, kan.
Janganlah. Kan kita tengah puasa, janganlah menipu yang merepek-merepek kan. So sebenarnya banyak pengajaran di sebalik bulan Ramadan ni yang kalau kita apply kan, insya-Allah kita boleh berpuasa dengan elok dan aman. Tak adalah dengar orang guna istilah puasa yang yak ye. Semua macam-macam istilah sekarang ni kan. Jadi biar semua kuatlah nak keep biar kuat tu sepanjang hari kita 13 jam 14 jam berpuasa kan. Biarlah kita cukup makan waktu sahur dan juga waktu berbuka pun kena berpada-pada juga sebab walaupun kita berpuasa tahan makan lah pada harga bagai tapi boleh jadi juga risiko kencing manis, darah tinggi kalau tak jaga makan. Tetap kalau buka puasa cari kambing dulu pun tidak kena kawan. Baru hari. Gitulah ceritanya. Alright. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Anha binti Kamarudin, kepada Dr. Khairul Rizwan dan juga Sufian Amin. Sekejap lagi akan bersama dengan kita. Tetapi untuk bercerita tentang kumpulan Saujana pula. Doktor, terima kasih banyak-banyak. Banyak pencerahan yang dah diberikan. Okey, dan harap anda semua dapat lebih cakna dengan keadaan tubuh badan kita apabila berpuasa. Penyakit yang datang itu boleh dielakkan seperti migrain dan sebagainya tu kalau kita betul-betul merencanakan ataupun plan makan waktu sahur dan berbuka sebaiknya. Kita lebih kenal tubuh badan kita ya. Nah, baiklah, kita nak berhenti berehat seketika, jadi jangan ke mana-mana sebab kita akan bersama dengan Saujana sekejap lagi.